Ya, dengar-dengar. Okey, 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 okey. Salam sir. Ya, ya. Nama saya Alicia Johnson dan ni kawan-kawan saya Syafiqah dengan Syakina. Kami sekumpulan dari subjek report writing. So kami membuat report yang bertajuk Providing Auto Feeder Food and Water for the Cats in UUM. So oleh itu Alright. kami sekumpulan ingin temuduga Encik untuk mendapatkan maklumat yang mendalam mengenai topik ini. Kami ingin temuduga Encik kerana rescue team Encik yang menjaga kebajikan kucing di UUM. First kali, bolehkah kami tahu serba sedikit tentang latar belakang rescue team Encik di UUM? Okey, first kali terima kasih sebab sudi panggil saya untuk join korang punya interview. Saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Nur Azrin bin Syahri. Saya alumni UUM, graduate dalam Ijazah Sarjana Muda Counselling 2016. So, saya adalah pengasas rescue team. Saya founder untuk Kelab Pecinta Kucing UUM dan mahasiswa UUM Pecinta Kucing. So, untuk makluman, rescue team ni dah wujud sejak 2012. Tapi sebelum tu, rescue team ni dah sini-sini lah atas saya dulu ada Kak Sakina, ada Abang Daniel, ada Syukur, ada siapa lagi ya, In, ada ramai lagi lah yang tolong untuk bantu kucing. Lepas tu bila saya masuk belajar, so kita jadikan rescue team ni sebagai team yang volunteer team untuk tolong kucing-kucing dekat UUM. Actually kita bukan tolong kucing je, kalau ada masalah berkaitan dengan binatang yang perlukan rawatan, contoh macam anjing stray cat, stray dog, so kita akan tolong juga. Okay, thank you sir. Next, kami nak tahu bagaimana rescue team ni ditubuhkan dan berapa bilangan tim-tim ni? Okay, pada awalnya dia adalah bermula dengan grup Facebook, Kelab Pecinta Kucing UUM. Okay, itu yang diusahakan oleh senior-senior sebelum ni lah. Seperti Syukur tu, dia antara orang yang dulu kalau kucing sakit, ada orang yang bawa kucing pergi klinik. Okay, tapi diorang ni kita buat underground, so orang tak tahu. So bila tahun 2012 ujung macam tu, sebelum 2013, kita buat bila cuti SEM, kita tengok kucing-kucing ni lapar, so tak ada orang yang bagi makan. So start daripada situ kita tubuhkan rescue team ni untuk bagi makan. Tapi sebelum ni yang bagi makan kucing adalah makcik-makcik cleaner. Sebab diorang tak balik, student balik kan. So diorang yang tolong bagi mulanya. Tapi sejak tahun 2000, dalam 2014 macam tu, kita start Imran ada tolong, foreigner lah, student. Lepas tu ada a few student yang duduk dekat Changlun dan Jitra yang willing untuk datang. Lepas tu dia bagi makan. So kalau kita kira, sebab rescue team ni dia punya volunteer in out. Maksudnya ada orang yang daripada SEM 1 dia minat, lepas tu bila masuk second last SEM tu dia dah sibuk dengan thesis, dah sibuk dengan final year project, everything semua, so dia dah slow. So tapi dia ada je, setiap semester tu ada je orang. Kalau kita dulu kita buat rescue team ni supaya setiap inasis, dulu kita panggil DPP kan, setiap inasis dia ada team yang, contohlah kalau dekat YAB, kalau ada kucing sakit je ada team yang akan uruskan. Kalau tak dulu, contohlah kat YAB, so saya duduk dekat Kaci. So saya terpaksa pergi masuk YAB untuk ambil kucing tu. So payah.
So that's why kita buat rescue team ni dulu by DPP. So setiap inner sis tu ada team. Sama juga macam bagi makanan kucing. Every single inner sis tu ada team yang akan bagi makan. Maksudnya ada wakil. So kalau inner sis tu tak ada wakil, contoh macam inner sis bersebelahan kan, macam MIC dengan TM kan. So dia berdekatan. Kalau contoh TM tak ada orang nak bagi makan, still lagi boleh berjalan sebab dia dekat. Saya cakapkan kalau ada kucing yang sakit ke apa ke, saya akan bantu. So yang itu semua duit yang keluarkan oleh diri sendiri ke macam mana, ke ada sponsor? Okey, macam ni. Sebab kita bukan kelab rasmi yang didaftarkan bawah SCP. Sedangkan dulu kita usaha untuk daftarkan tapi tak berjaya. Sebab kena kelulusan senat, adalah a few thing yang tak berjaya buatkan kelab daftar. Sepanjang kita buat daripada tahun 2012, 2013 tu boleh kata hampir semua adalah duit poket saya dan rakan-rakan yang lain. So kita keluar, macam saya ada duit simpanan sikit, saya keluar untuk kucing. Tapi lepas saya rasa dalam 2014 macam tu, kita dah start open donation. Sebab waktu tu student kita tak boleh nak provide makanan banyak, sebab makanan kalau yang murah dia tak berkualiti, tapi makanan yang okey sikit dia dah a bit mahal lah. So untuk makanan, rawatan semua, kalau dalam jumlah yang sikit, biasanya saya ataupun tim yang bawa tu dia akan bayar. Maksudnya dia willing untuk bayar. Tapi kalau kos tu melibatkan couple hundred, contoh macam kes-kes yang berat, yang rawatan yang perlukan warded, perlukan operation, dia kena kita tak boleh nak bayar semua. Contohlah, let's say bill tu RM400. So tak boleh kita nak keluar duit semua sebab kita tak cukup duit kan. So kita terpaksa open donation dekat orang-orang yang sebab tu kita buat page. Lepas tu kita ada kenalan yang suka kucing. So kita minta dengan orang. So most of them adalah niat untuk tolong. So diorang daripada situlah kita dapat fund untuk teruskan kebajikan ni. Fund tu kita beli makanan, so kita buat rawatan kucing. So berbalik pada soalan awak tadi, so fund tu daripada duit poket, bukan saya je tau. Duit poket student yang tolong, volunteer, dan juga orang luar yang menderma. Dan ada juga pesyarah-pesyarah yang memang sukakan kucing yang selalu bagi sumbangan. Sir, sorry, meeting ni nak habis dalam 5 minit. Saya buat satu lagi link boleh? So, Boleh. Sorry tahu sir. Sekejap. Boleh. Okay. Sepanjang pemerhatian saya satu DPP lebih kurang ada 15 ke 25 ekor. Satu inner sis. So kita ada 14. Darat 14, lepas tu tak termasuk kucing-kucing yang ada dekat kampus. Maksudnya dekat school, dekat library, dekat mall, dekat pusat Islam. So saya rasa sekitar dalam 300 ekor dan lebih lah. Tu kalau saya kira lah, sebab kalau you all tengok pun dekat contohlah kan, kita inner-sis kan macam kalau awak duduk blok yang ada campur lelaki perempuan, kan ada blok perempuan kan, you boleh tengok ada dalam paling kurang pun mesti ada dalam 10 ekor. Faham tak? So kita buat macam tu, kita kira macam tu sebab saya rasa lebih kurang lah dalam 300 ekor. Sebab kita tak masuk lagi, kita kira sekali dengan kaci kan, sebab kaci pun ada kucing. Tapi lebih kurang macam tu lah, around 250 ekor ke 300.
Mungkin ada bertambah dan berkurang. Sir cakapkan macam setiap DPP ada orang nak untuk feed kucing-kucing tu kan. So kalau tempat-tempat macam mall ke, school ke, macam tu, siapa yang akan bagi makanan pada kucing yang kat situ? Okey, ini kita cerita dua tau. Satu waktu semester berjalan, satu lagi waktu cuti semester. Okey, kalau waktu semester berjalan, ada je sebab bila kantin, kafe buka, so saya rasa kucing-kucing ni tak ada masalah sebab diorang akan point to tempat yang ada makanan. So diorang akan pergilah cari kan. Tapi masalah dia bila cuti semester. Bila cuti semester ni, macam sebelum ni kan kita PKP. So ada team yang duduk sabar, lepas tu ada yang tengah buat thesis, ada yang tengah praktikal. So diorang tak balik, diorang yang tolong bagi. Tapi sebelum ni kita minta tolong makcik cleaner sebab makcik cleaner ni dia ada dia memang ada dekat kampus. Tapi even PKP pun diorang ada masa diorang. Maksudnya ada hari yang diorang bekerja, ada hari dia tak bekerja. Dia ada shift. So kalau pemberian makanan tu untuk kawasan kampus, library, mall, pusat Islam, dia ada sikit terbatas sebab kalau cuti semester tak ada orang yang akan direct pergi sana. Melainkan kita ada bantuan makcik cleaner. Sebab makcik cleaner ni dia ada jadual tau. Macam kita yang kita kenal sebelum ni dia jaga dekat, contohlah dia jaga kat mall. Tapi dalam 2 minggu tu dia kena shift pergi ke tempat lain. So orang yang ganti dia tu, kalau dia suka kucing kita boleh teruskan lah. Tapi kalau dia tak suka, dia tak nak tolong bagi makan, so kita kena minta tolong orang lain. Tapi isu dia pernah juga dekat mall, orang yang jaga mall tu dia memang tak suka kucing. So kita cuba bagi makan pun makanan kena buang, bekas makanan hilang. So kucing-kucing tu mungkin dia akan cari kawasan sekitar yang boleh dapatkan makanan. Daripada kami punya assignment ni, so kami telah come up dengan idea untuk provide auto food feeder. So maksudnya kalau benda ni ada kat tempat-tempat tu, so tak payahlah kucing ni susah ke apa ke kan. So apakah Sir rasa dengan idea kami yang providing auto food feeder tu? Adakah ia akan membantu ataupun tidak? Okey, dia akan membantu dan tidak membantu. Saya come up dengan tidak membantu dulu lah. Tidak membantu tu dari segi hygiene lah. Okey, bila kita provide auto feeder, so kucing akan tertumpu kat situ. Okey, cumanya masalah persepsi orang pada kucing ni, kucing ni akan berak. Even kita tak bagi makan pun, dia still akan berak juga. Dia akan poop juga kat mana-mana. Sebab itu memang dia punya lumrah. So kalau kita tak bagi makan pun still dia akan cari makan dekat tempat lain dan dia akan berak lah, dia akan buang. So orang akan melihat benda tu auto feeder tu sebagai punca dia berak. Punca dia berak. So sedangkan kalau kita tak bagi dia makan pun macam saya cakap lah, dia still akan berak. So kalau kita nak, itu yang tak bagus lah. Bagusnya pula kita tak perlu gunakan banyak tenaga. Cumanya kita perlu pastikan yang auto feeder tu sentiasa ada bekalan makanan, dia bersih, dia ada di kawasan yang strategik, dia tak kacau laluan orang. Lepas tu dia bersih lah. Sebab kalau dulu kita pernah letak auto feeder ni banyak tempat tau, tapi dia selalu hilang. Sebab macam kita tahulah, ada orang suka, ada orang tak suka. So kalau daripada soalan you, saya rasa dia sangat-sangat membantu. Saya dulu selalu beli auto feeder. Saya selalu beli auto feeder untuk letak dekat mall, dekat library, dekat even kita letak dekat school tapi ada monyet ambil buang,
orang apa kata, kalau orang kampung pergi kumbar, dia keluarkan makanan tu, even kita dah letak dengan batu, sebab dia bukan nak makan pun, dia nak main je. Saya suka sebab kucing-kucing boleh datang dekat situ. Sebab bila kucing ni dia dapat makanan yang cukup, dia secara tak langsung dia sihat. Sebab kucing ni dia boleh dia boleh tak makan dalam beberapa hari. Tapi dia kena ada air. Kucing ni dia kalau tak makan tak apa, tapi dia mesti kena ada air. So kalau kita boleh provide auto feeder sekali dengan tempat air, so saya rasa kucing-kucing ni dia akan jadi satu tarikan tau. Sebab orang nak main dengan kucing yang bersih. Kucing yang bersih. Kalau kita ada kucing, kalau tengok kucing tu kotor, kucing tu sakit, kita pun, even kita pencuti kucing pun, kita suka kucing pun, kita tengok kucing ni macam kita tak nak pegang. Sebab lumrah kita memang kita nak tengok benda yang bersih, benda yang cantik. So kalau adanya auto feeder tu, selain kita jaga hygiene, kita tak perlukan banyak masa untuk kita pergi merayau untuk feed the cat. So dia sangat-sangat membantu. Sir, kalau kan ada auto feeder ni, so pada pendapat Sir, berapakah bilangan anggaran apa yang auto feeder ni perlu ada? Okay, kalau untuk saya, setiap inesis perlu. So kalau ikut setiap blok perlulah. Tapi kalau inesis ni biasanya kita tak satu atau dua. So kalau kawasan-kawasan lain yang susah untuk kita, sebab kat inesis ada boleh kata, saya yakinlah hampir semua inesis ada pecinta kucing yang diam-diam bagi makan. Tak kisahlah leftover ke, makanan kucing ke, tapi still ada orang yang bagi. Tapi auto feeder ni kita patut letak dekat kawasan yang jarang ada orang, maksudnya dekat school. Sebab dekat school ni bila habis je kita punya kelas, so tak ada orang lah. So dekat library, dekat mall, so tempat-tempat yang bukan, memang tempat tumpuan tapi bukan tempat yang ada student all the time. So macam pusat sukan, so saya rasa kalau saya kira-kira lah, paling-paling sikit pun kita kena ada lebih kurang 30. 30 tu termasuk inesis, pusat sukan, pusat Islam, library, mall, school. So area tempat-tempat yang situlah yang susah untuk student nak datang. Okey Sir. Sekarang kalau ada auto feeder ni, apakah kelebihan yang diperolehi oleh rescue team Sir sekiranya wujud auto feeder ni di tempat kat UUM? Okay, first kali dia akan kurangkan kos. Okay, kalau kita ada auto feeder, kenapa saya cakap kurangkan kos? Bila kita feed kucing, kita bagi dalam kuantiti, contohlah 1 genggam. Sebab kucing ni dia tak makan banyak sangat tau. Dia bukan jenis makan yang banyak sangat, tak. Dia akan makan sikit tapi banyak kali. Tapi kuantiti dia still tak banyak. Bila kita ada auto feeder, kita tak perlu risau dengan kuantiti yang kita bagi. Sebab once kita bagi makan, contohlah kita bawa 1 pack makanan, so kita tabur sikit-sikit, leftover tu akan membazir sebab semut datang. Bila semut datang, kucing tak nak makan dah. So dia membazir. So bila ada auto feeder ni, dia akan makan sebanyak mana yang dia nak makan. Tapi kita kena make sure lah yang auto feeder ni dia boleh elakkan daripada semut ataupun monyet. Okey, kedua, kita tak perlu banyak guna tenaga. Maksudnya kalau kita ada dulu kita ramai team kan, tapi let's say lah diorang dah graduate, lepas tu the next batch tu dia tak berapa, bukan tak suka lah, cuma tak ramai. So sebab kita tak boleh nak paksa orang, you kena pergi tolong, tak. Ni sebab ni willingness. Kalau you suka, you buat. So
dari segi tenaga tu dapat kita kurangkan. So macam saya cakap tadi, kos pun akan jadi jimat kalau kita boleh guna auto feeder, dan tak perlu banyak tenaga yang digunakan, tak perlu ramai orang. Cuma kita nak kena ada a few people yang akan maintain benda tu, yang akan tengok okey auto feeder ni cukup tak, makanan dia cukup tak, air dia cukup tak. Okey. Apakah langkah utama yang perlu dititik beratkan dalam penyediaan food feeder ni? Okey, langkah pertama dia adalah hygiene. Okey, hygiene, dan dia ada kawasan yang strategi. Maksudnya kita kena letak dekat kawasan yang memang akan jadi tumpuan kucing tetapi tak mengganggu orang. Maksudnya contohlah kalau kita letak makanan auto feeder ni, kita letak dekat inner space kan, kita jangan letak tempat laluan utama, kita jangan letak tempat yang contoh memang jadi laluan orang, yang menjadi orang cakap apa, jangan cari tempat yang boleh mengganggu. So kita kena letak dekat kawasan yang tersorok sikit, tapi masih lagi kucing-kucing ni boleh pergi makan. Sebab kalau kita letak contohlah kita letak dekat school, dekat tengah-tengah school tu, so dia akan mengganggu sebab ada orang yang akan tak suka. So untuk elakkan orang tak suka tu, kita kena letak tempat yang strategik untuk memastikan kalaulah ada berlaku tumpahan ke, ada monyet kacau ke, dia tak mengganggu orang. So auto feeder ni kita memang kena letak kat tempat yang betul-betul kita kena fikir keperluan dia untuk kita letak, dan pastikan dia masa akan datang dia tak mengganggu orang. Sebab kalau kita contohlah kita nak letak food feeder ni, auto feeder ni dekat kantin kan, kucing akan jadi tumpuan. So kucing akan berjalan dari situ, nanti orang akan jadi tak selesa. So kita letak berdekatan dengan kantin yang bahagian yang tertutup sikit atau jauh sikit, supaya kucing yang biasa pergi ke kantin ni, dia dah tak naik dah atas meja, tak kacau lah leftover makanan yang atas meja kan. So dia dah tahu tempat makanan dia. Okey, sir. Kalau kan ada food feeder ni, so pada pendapat sir, berapa kali rescue team perlu datang ke UUM untuk memberi makanan kepada kucing? Okey, dia bergantung kepada jumlah kucing yang berada dekat kawasan tu dan kapasiti food feeder yang kita bagi. Biasanya kalau food feeder yang sebelum ni saya beli, dia lebih kurang dalam saya rasa 5 liter ataupun 3 liter. Okey, biasanya kalau food feeder ni macam saya cakap, kucing ni dia tak makan kuantiti yang banyak tau. Macam makan, kalau kita bagi nasi dengan ikan, dia akan makan banyak sampai habis. Tapi kalau kita bagi kibas ni, dia tak akan makan sebanyak tu. So kuantiti dia tu tak terlalu banyak sebab kucing akan datang. Cumanya perlu tengok macam sebelum ni, bila kita letak auto feeder dekat kawasan-kawasan ni, kita akan check 2 hari atau 3 hari sekali. So 2 hari atau 3 hari sekali ni biasanya akan ada lagi. Cuma kita nak kena top up pastikan dia penuh. Sebab macam dulu kita letak dekat pusat sukan, anjing pun akan datang makan dekat food auto feeder yang kita letak. So still lagi dia tak ganggu untuk maksudnya macam cepat habis tak. So saya rasa pendapat saya dalam 2 hari atau 3 hari sekali diorang boleh datang check untuk makanan. Cumanya berbeza dengan air, kalau kita letak auto feeder yang ada water dispenser, dia kena selalu tengok sebab air ni dia kuantiti dia kecil. Biasanya dalam 500 ml. So kalau hari panas, 1 hari pun boleh habis kalau kucing banyak. Tapi kalau untuk makanan, saya rasa dalam 2 hari atau 3 hari sekali, mesti akan perlu ada orang yang kena maintain. Okey. Sir,
kos yang diperlukan untuk penyediaan food feeder dan juga makanan kucing. Okey, kalau untuk kos, sekejap saya ambil input. Oh, sorry. Okey. Okey, kalau untuk auto feeder ni, biasanya kalau kita dapat dari pembekal sekitar dalam RM20 macam tu. Sekejap saya cek balik. Okay. Sekitar dalam belas ringgit lah. Kalau dulu kita beli yang 5 liter, 5 liter dalam RM18. Tapi yang itu tak ada yang air. Kalau ada yang air biasanya dalam RM25 macam tu untuk satu. Sebab cumanya itu kalau kita beli yang dah siap lah, maksudnya memang dah ada jual kat pasaran. Tapi kalau kita nak jimat, kita boleh buat auto feeder sendiri. Sebab konsep auto feeder ni dia ada macam satu tabung, so makanan akan keluar kan. So kucing ni pula bila dia nak dapatkan makanan dia akan kais. Bila dia tarik makanan dia automatik akan keluar. Tapi kalau yang dekat tim saya, bukan tim lah, kawan-kawan saya yang buat rescue yang ada dekat town, diorang biasanya akan buat sendiri auto feeder tu guna pipe, PVC pipe lah. Function dia tetap sama, tapi kos dia lebih murah. Sebab bila kita beli auto feeder ni, dia cantik, so ada kemungkinan untuk dia hilang. Okay. Sir, last question. Apakah risiko yang perlu ditanggung sekiranya ada food feeder ni? So nak tahu sebelum food feeder ni exist, apakah risikonya, and then selepas food feeder ni exist, apakah risikonya? Okey, risiko sebelum kita letakkan food feeder ni adalah kita kekurangan tenaga untuk tolong kucing-kucing ni bagi makan. Sebab macam saya cakap, bila cuti semester, cuti pendek ataupun cuti panjang, kantin, kafe, hampir semuanya ditutup. Okay. Kita ambil waktu PKP hari tu, boleh katakan student tak ada dan hampir boleh kata semua kafe ditutup. So payah sikit kucing-kucing nak cari makan. So kita terpaksa, kita berharap pada orang yang student yang tak balik, student yang praktikal, lepas tu yang duduk berdekatan. So dia punya risiko dia, kucing ni tak dapat makanan yang secukupnya. Okay. Tetapi bila kita letak auto feeder ni, food feeder ni, dia ada beberapa risiko. Pertama, hilang. Sebab dari pengalaman kita sebelum ni, kita pernah letak di hampir semua kawasan, lepas tu hilang. Hilang ni disebabkan sama ada dicuri ataupun ada orang buang auto feeder ni ke dalam tong sampah. Sebab sebelum ni kita pernah jumpa dan kita pernah tangkap pun dia buat macam tu. So risiko keduanya adalah kebersihan. Masa saya cakap tadi, kalau kita tak bagi makan pun kucing still akan berak. Tapi bila melibatkan kebersihan kawasan kita bagi makan tu, kadang-kadang kucing kan dia gelojoh. Dia boleh bergaduh sama dia, mungkin akan tumpah, lepas tu akan menjadi kawasan ada semut. So benda-benda macam ni yang kita nak elakkan. Dan risiko lain saya rasa penyakit. Sebab kucing ni dia agak sensitif. Tapi bila ada kucing yang sakit, yang makan tempat yang sama, kadang-kadang virus yang dibawa tu ada dengan dia. So ada kemungkinan yang virus tu boleh terjangkit dengan dia. Tetapi walau tak adalah saya ada data yang tepat mengatakan makan dekat auto feeder yang sama dia akan jadi penyakit. Tapi mungkin juga boleh jadi. Okay. Thank you, sir.
Terima kasih atas masa dan segala maklumat yang saya kongsikan dengan kami pada hari ini. Saya memohon maaf jika ada tersilap ataupun terkasar bahasa. Kami sangat-sangat menghargai masa dan maklumat yang saya bagi kepada kita. So last kali kita nak ambil gambar sekali boleh? Boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you juga. Tapi kalau you all perlukan apa-apa maklumat, contoh macam gambar ataupun apa-apalah yang saya boleh provide, you minta je. Nanti siapa yang tadi tu nanti diminta dengan saya lah, boleh. Kalau you rasa tak cukup, nanti you tanya je kat saya apa-apa. Saya akan tolonglah, insyaAllah. Okay, thank you so much, Sir, sir. saya nak tanya, sir ada tak senarai nama yang masuk rescue team ni? Okay, kita ada group rescue team ni, tapi saya tak pasti pula siapa yang masih ada dekat kampus dan tak ada. So kalau saya akan cuba tanya diorang nanti siapa yang ada, sebab dulu kita ada buat sekali dengan budak asasi. So maksudnya macam ramai sikit lah. Tapi kita tak pasti group tu masih aktif ataupun tak. Tapi saya akan cuba dapatkan, sebab yang ada dengan saya sekarang saya boleh katakan yang betul-betul macam aktif, yang sangat-sangat aktif, saya rasa lebih kurang dalam 5 orang. Okay. Itu betul-betul yang macam bila kita macam contoh ada kucing sakit, saya akan pass dekat dia. So dia tak ada masalah untuk bawa. Biasanya saya rasa dalam 5 orang. Okay. Tapi kalau total keseluruhan, kalau dalam grup, saya rasa ada dalam 23 orang tak silap saya. Okay. Okay, sir. Alright, baik. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Terima Alright, kasih, okay. sir. Okay, selamat malam. Good Selamat night. malam, sir.